Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung semula perbincangan kita menggunakan kitab Nihayatul Alam, pengakhiran bagi alam ini, yang ditulis oleh Syekh Al-Arifi hafizahullahu taala, yang mana insya-Allah hari ini kita akan sambung pada membicarakan bab yang berkaitan dengan Al-Malhamatul Kubra, yang berkaitan dengan peperangan besar, pada bab 105 dan 106. Siapa yang ada buku boleh tengok masing-masing bab 105 dan 106. Insya-Allah kita nak sambung dengan bab ni lah. Baik, kata Syekh dalam bab ini diletakkan tajuk Al-Malhamatul Kubra bainal muslimina war Rum, Fathu Qastantiniyah. Peperangan yang besar di antara orang-orang Islam dan juga orang Rom, yang merupakan kepada permulaan pembukaan kota Konstantinia. Okey, kita tengok. Kata Syekh, Tarikhul Muslimin, dia kata Tarikhul Muslimin war Rum an-Nasara hafilun bil ahdath. Dia kata sejarah orang-orang Islam dan juga orang-orang Rom yang beragama Nasrani, yang beragama Kristian ni, dia kata hafilun bil ahdas. Banyak dirakamkan. Dia kata sejarah ni penuh dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang sejarah, banyak. Fa fihi silm wal harb. Dalam sejarah itu ada kalanya orang-orang Islam dan orang Rom ini berada dalam keadaan perdamaian, dan ada kalanya dalam keadaan peperangan. Wal hudnah wal qital, ada kalanya dalam perjanjian gencatan senjata, ada kalanya dalam keadaan peperangan. Wal muslimun al yawm ma'ar rum haluhum ghairu mustaqir. Kata Syekh, orang-orang Islam pada hari ini bersama dengan Rom, keadaan mereka tidak begitu, orang kata apa, tidak begitu stabil. Bal yataqallabuna ma baina silmi wa harb. Bahkan keadaan orang Islam dengan orang Rom pada hari ini berpindah-pindah antara perdamaian dan juga peperangan. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna min alamati sa'ah wuqu'u harbin kubra bainal muslimin war Rum. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan di antara tanda-tanda kiamat ialah apabila berlakunya peperangan besar di antara orang Islam dan juga Rom. Wa dzalika qabla zuhuril mahdi, yang mana ia berlaku, peperangan besar di antara Rom dan juga Muslimin ini berlaku sebelum daripada Imam Mahdi keluar. Sammahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-malhamatal kubra, yang mana Nabi SAW menamakan peperangan ni sebagai peperangan Malhamah Al-Kubra, peperangan yang besar, pembunuhan yang besar, sehingga kan dipanggil Malhamah. Malhamah ni tempat daging. Kalau duduk di negara Arab dulu,
siapa yang duduk di Jordan lah, saya duduk Jordan lama sikit. Taklah lama sangat, dalam 8 tahun saja. Yang mana dalam peperangan dalam uruf ataupun dalam negara Jordan tu, kalau kedai tu kedai jual daging, dia akan panggil malhamah. Contohnya macam dia kata malhamah Abu Yunus. Malhamah Abi Yunus. Kedai jual daging Abu Yunus punya. Dia akan letaklah dekat signboard tu. Malhamah tu maksudnya tempat daging. Tapi kalau di Jordan, dia jadi tempat jual daging, kedai jual daging. Jadi sebab tu kena hati-hati bila baca hadis. Takut-takut tak faham, tak rujuk kepada syarah hadis, tak rujuk kepada pemahaman yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Takut-takut dia terjemah ikut suasana, ikut suasana zaman dia, bukan ikut zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca ni dengan tanpa melihat kepada syarah hadis, mungkin kita kata maksudnya Nabi SAW akan mengatakan, Nabi SAW telah mengatakan akan munculnya dekat-dekat nak kiamat nanti ni kedai daging yang besar di antara orang Islam dan orang Arab. Itu salah. Itu terjemahan yang totally wrong. Salah sangat-sangat. Malhamah tu betul tempat daging, tetapi dalam hadis ni dia merujuk kepada makna peperangan yang besar, pembunuhan yang besar. Kenapa dipanggil tempat daging? Seolah-olah peperangan itu telah menjadikan daging manusia ni bertebaran disebabkan terbunuh akibat peperangan. Terbunuh banyak. Himpunan daging-daging manusia. Kita akan tengok nanti. Haitsu yantasiru fiha al-muslimun. Yang mana peperangan ni Nabi SAW dah bagi tahu dah 1400 tahun yang dulu orang Islam akan menang bila lawan dengan Rom ni. Summa yatawajjahuna ila fathil Qastantiniyah. Kemudian selepas daripada orang Islam menang perang dengan orang Rom dalam satu peperangan yang besar ni, mereka akan pergi untuk membuka Konstantinopel. Di mana Konstantinopel ni? Di negara Turki, Istanbul hari ni. Fayaftahunaha, kemudian mereka akan membuka semula bandar Istanbul. Summa yadhharud dajjal, kemudian daripada itu akan munculnya Dajjal. Mungkin ada di kalangan kita yang macam keliru lah kan, yang macam pelik lah, pasal apa pula nak kena buka Istanbul? Istanbul bukan milik orang Islam ke sekarang? Wallahu a'lam, beberapa pengkaji mengatakan apabila mereka membaca riwayat-riwayat ini, mereka mula untuk mengatakan di akhir zaman nanti ni bandar Istanbul ni akan dikuasai semula oleh orang yang bukan Islam, sehingga ia dibuka semula oleh orang Islam. Bila tu wallahu alam. Siapa yang akan kuasai semula ni daripada orang Islam ni tak tahu. Tetapi inilah yang kita dapat daripada membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu jangan terlalu cepat. Sebab kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni, memang Nabi SAW bagi tahu bila buka aja Konstantinopel, Dajjal akan muncul. Jadi bila Konstantinopel telah dibuka oleh tentera Muhammad Al-Sultan Muhammad Al-Fatih dulu, kalau orang dia tak hati-hati, dia akan kata inilah pembukaan Konstantinopel yang disebut dalam hadis, confirm dia kata, tapi Dajjal tak keluar-keluar juga kan. Jadi jangan terlalu cepat, kerana mungkin peristiwa tu hampir sama tapi pengakhirannya tak sama. Kita akan tengok nanti, mungkin hampir sama tapi pengakhiran tak sama. Jadi bila pengakhiran tak sama, kita tak boleh kata inilah peristiwa yang dimaksudkan oleh hadis ni, ataupun inilah peristiwa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kerana tak sama pengakhirannya, kita tak boleh kata begitu. Sebab tu para ulama menyebutkan kita kena tunggu dulu, berhati-hati, tenang, jangan terlalu tergopoh-gapoh. Okey, kata Syekh, fa'an Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Imran Baitul Maqdis kharabu Yathrib wa kharabu Yathrib khurujul malhamah wa khurujul malhamah fathul Qastantiniyah wa fathul Qastantiniyah khurujud Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasanah. Okey, maksudnya
daripada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Imranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Pengimarahan Baitul Maqdis, kemajuan ataupun kita kata pembangunan Baitul Maqdis merupakan saat runtuhnya Madinah, Yathrib. Runtuhnya Yathrib. Rosaknya bandar Yathrib. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah. Apabila runtuhnya, rosaknya bandar Yathrib, maka akan munculnya peperangan yang besar. Akan muncul peperangan yang besar. Wa khurujul malhamah fathul Qastantiniyah. Yang mana apabila munculnya peperangan yang besar, pembukaan Konstantinopel akan berlaku. Wa fathul Qastantiniyah khurujud Dajjal. Yang mana bila pembukaan Konstantinopel berlaku, maka akan keluarnya Dajjal. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Okey, nanti kita akan tengok nanti apa maksud Imran Baitul Maqdis dan juga kharabu Yathrib, kita akan tengok dalam bab-bab yang berikutnya insya-Allah. Tapi bila sebut tentang Konstantinopel, memang Konstantinopel tu merujuk kepada bandar Istanbul lah. Jadi bila Nabi SAW kata bandar Istanbul akan dibuka, lepas daripada itu akan keluarnya Dajjal, kan? Maka itu merupakan petanda yang Konstantinopel hari ini ataupun Istanbul hari ini, walaupun telah dibuka oleh orang Islam, telah dikuasai oleh orang Islam, tapi masih lagi belum berlakunya, ya, masih lagi belum berlakunya keluarnya Dajjal, maka kita kata ia akan berlaku pada masa akan datanglah. Kita tak tahu bila. Tak tahu bila. Hanya Allah Azza wa Jalla saja yang tahu. Okey. Kita nak bincang dulu berkenaan dengan peperangan besar yang akan berlaku di akhir zaman di antara orang Islam dan juga Rom. Bila sebut Rom ni siapa? Rom ni merujuk kepada bangsa Eropah lah. Kerana Rom ni dulu di Itali dan menguasai keseluruhan, hampir keseluruhan Eropah. Rom ni kerajaan dia besar. Sehingga menguasai utara Afrika dan masuk utara semenanjung tanah Arab. Kan? Jadi kebanyakan bumi-bumi Eropah ni dan juga kawasan pertengahan dunia ni pernah dijajah dan dikuasai oleh Rom. Okey. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan tentang isu peperangan besar. Nabi kata, "Satusalihuna Rum sulhan amina." Nabi kata, kamu, yakni orang Islam, akan bertasaluh, akan melakukan perdamaian, akan buat muafakat. Kamu akan muafakat dengan Rom dengan satu perjanjian yang aman, satu perjanjian damai. Fataghzuna antum wa hum aduwan min waraikum. Yang mana bila kamu buat perdamaian dengan dia, ya, kamu buat perdamaian dengan orang Rom ni, pasal apa kamu berdamai dengan orang Rom? Kerana kamu dan Rom ada satu musuh yang kamu nak serang bersama. Maka sebab tu Nabi kata fataghzuna antum wa hum aduwan min waraikum. Yang mana kamu semua dan mereka akan berperang dengan satu musuh di belakang kamu semua. Para ulama berbeza pendapat, siapakah yang dimaksudkan dengan musuh ni? Kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi SAW taklah perincikan. Nabi tak perincikan. Nabi kata satu musuh. Maka ada yang kata boleh jadi yang diperangi itu adalah Syiah, boleh kata ada yang diperangi itu adalah Yahudi. So macam-macam tafsiran, tetapi wallahu taala a'lam, kalau ikut lebih selamat pada pandangan saya ialah kita biarkan dia umum begitu, kerana Nabi SAW juga tidak meletakkan apa-apa lafaz. Nabi SAW juga tidak meletakkan apa-apa lafaz, meletakkan had siapakah yang dimaksudkan dengan musuh itu. Jadi kita biarkan ia terbuka. Fatan suruna wa taghnamun. Kamu akan menang lawan musuh tu
dan kamu juga akan dapat harta rampasan perang. Wa taslamuna thumma tarji'un, kamu juga selamat dalam peperangan ni, tak matilah. Kemudian kamu kembali hatta tanzilu bimaraj zitalun, sehinggalah kamu sampai di satu tempat nama dia Maraj Zitalun. Fayarfa'u rajulun min ahli nasraniyati salib, maka bila sampai di kawasan yang namanya Marj Zitalul ni, satu orang lelaki daripada kalangan orang Kristian, dia mengangkat lambang salib, dia mengangkat lambang cross. Fayaqul ghalaba as-salib, lalu dia pun mengatakan, lepas dia angkat salib tu, dia kata salib telah menang. Fayaghdabu rajulun minal muslimin, bila dia angkat je lambang salib tu, satu orang daripada kalangan orang Islam ni jadi marah. Pasal apa dia marah? Sebab perang sama-sama, lawan musuh sama-sama, kemudian dia nak claim kredit dia saja, sebab ajaran dia saja yang menjadikan kemenangan itu terhasil. Marahlah. Orang Islam mestilah marah. Sebab orang Islam percaya bukan salib tu yang bagi menang. Mengikut kepercayaan orang Islam, kemenangan tu datang daripada Allah. Kan? Maka dia marah. Fayaduquhu, jadi orang Islam ni pun pukullah orang Nasrani ni. Kan? Dia pukul orang Nasrani ni, bergaduh. Fa'inda dhalika taghdiru Rum wa tajma'u lil malhamah. Pada ketika itulah orang Rom mula langgar perjanjian, khianat pada perjanjian damai itu, dan mereka pun berhimpun nak lawan dengan orang Islam untuk satu peperangan yang besar. Wazada ba'duhum fayathurul muslimuna ila aslihatihim fayaqtatilun fayukarrimullahu tilkal asabah bisyahadah. Lalu orang Islam, dalam riwayat yang lain disebut, orang Islam ni semua ambil senjata masing-masing. Semua ambil senjata masing-masing. Kemudian mereka pun berperang. Allah Ta'ala memuliakan kumpulan yang ambil senjata tu, yang mana mereka semua terkorban sebagai mati syahid. Kemudian Syekh bawa satu lagi riwayat. Yang kita baca ni, ia merupakan riwayat Abu Dawud. Dalam Sahih Muslim, Imam Muslim membawa riwayat yang lebih detail lah. Kita tengok riwayat Imam Muslim ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu hatta yanzila ar-rum bil a'maq aw bidabiq. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga apabila Rom turun di kawasan yang namanya A'maq ataupun Dabiq. Di mana A'maq atau Dabiq ni? Dabiq ni ialah satu kawasan yang berhampiran dengan Halab. Dalam bahasa kita ni kita panggil Aleppo. Dipanggil Aleppo di kawasan Syam, di daerah Syam, yang mana di situlah dikatakan akan berlakunya peperangan yang besar di antara orang Rom dan juga orang Islam. Fayakhruju lahu jayshun minal Madinah minal muslimin min khiyaril ardi yawma idzin. Maka bila nak keluar berperang ni, bila Rom dah turun dekat A'maq, Rom dah turun dekat Dabiq, orang Islam, tentera orang Islam daripada Madinah akan keluar untuk berperang dengan Rom ni. Mereka akan keluar daripada Madinah, yang mana mereka ini merupakan sebaik-baik manusia yang ada pada zaman itu. Ini di akhir zaman ni. Fa iza tasaffu amama ba'd qalatir Rum. Apabila mereka mula melakukan saf, mereka mula berhimpun untuk berperang, mereka beratur, qalatir Rum, Rom pun kata, khallu bainana wa bainal ladzi nasubu minna nuqatiluhum. Kata Rom, biarkan di antara kami dan orang yang kamu tawan di kalangan kami, supaya kami boleh berperang dengan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum ni pernah berlaku peperangan di antara orang Islam dan juga orang Rom. Pasal apa? Sebab Rom kata dalam peperangan ni, khallu bainana wa bainal ladzi nasubu minna. Tinggalkan kami, jangan masuk campur urusan kami
biarkan kami dengan orang yang ditawan daripada kalangan kami. Maksudnya, di kalangan kami ada yang kamu telah tawan, wahai orang Islam. Kami nak berperang dengan orang yang kamu tawan tu. Kan Syekh mengatakan, riwayat ni seolah-olah nak menunjukkan, bahkan bukan seolah-olah lah, riwayat ini mengisyaratkan bahawasanya telah berlaku peperangan demi peperangan sebelum daripada berlakunya peperangan Malhamah ni. Bila dah berlaku peperangan demi peperangan, maka adalah tawanan. Kemudian barulah diadakan perjanjian damai sekejap. Sebelum bergaduh balik. Ni bila bergaduh balik, dia kata, bawa mari. Bawa mari tawanan yang kamu telah tawan. Orang kami yang kamu telah tawan. Kami nak perang dengan mereka. Kenapa nak perang dengan mereka pula ni? Nak perang dengan mereka kerana mereka ni telah pun masuk Islam. Yang mana dalam peperangan sebelum ni, orang-orang Islam dah menang, mereka berjaya menawan orang-orang Rom sebahagiannya. Orang-orang Rom yang telah ditawan ni, apabila duduk dengan orang Islam, mereka masuk Islam. Jadi orang Rom yang nak perang dengan orang Islam kali ni, mereka tak puas hati. Mereka nak perang dengan orang yang dulunya adalah orang Rom, apabila ditawan telah menjadi orang Islam. Fayaqulul muslimun, maka orang Islam yang ada di situ pada waktu tu, apabila mendengar Rom cakap macam tu, mereka kata apa? La wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Tak. Tidak, demi Allah, kami sekali-kali tidak akan biarkan kamu bersama dengan saudara-saudara se-Islam kami. Kamu kata kamu nak berperang dengan orang kamu yang kami dah tawan dulu. Mereka telah menjadi saudara kami. Yakni mereka telah menjadi saudara se-Islam kami. Fayuqatilunahum, lalu mereka pun berperang. Fayahzimu sulusun, maka sepertiga daripada tentera Islam ni tewas. La yatubullahu alaihim abada, sepertiga tewas, yang mana Allah Azza wa Jalla tidak menerima taubat mereka selama-lamanya. Sebab apa? Ulama berbeza pendapat kerana hadis ni tak perincikan. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab syarah, sebahagian ulama mengatakan kerana mereka ni lari daripada medan perang. Kerana lari daripada medan perang setelah masuk ke kawasan tersebut merupakan salah satu daripada 7 dosa yang membinasakan. Ya. Okey. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak terima taubat mereka ni dengan makna mereka itu tidak diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat. Maksudnya mereka dah lari daripada medan perang, kemudian Allah Ta'ala tak ilhamkan pada jiwa mereka ni untuk bertaubat, kerana Allah memang tak nak terima taubat mereka. Ada juga yang kata, boleh jadi kalau mereka taubat pun Allah Ta'ala tak terima kerana dosa mereka besar. Mereka meninggalkan medan. Okey, itu yang disebutkan oleh para ulama. Tuan-tuan boleh tengok dalam syarah Imam Nawawi ketika menguraikan hadis ni. Wa yuqtalu sulusun minal muslimin, ataupun wa yuqtalu sulusun afdalu syuhada'i indallah. Sepertiga lagi terbunuh, dan mereka ini di kalangan orang Islam. Sepertiga tadi dah terbunuh dah. Dah tewas dah. Dah tewas dah sepertiga tadi. Mereka lari daripada medan, berkemungkinan sehingga Allah Ta'ala murka pada mereka. 1/3 lagi dibunuh. Dan mereka itu adalah sebaik-baik syuhada di sisi Allah. Wa yaftatihus sulus. Dan 1/3 lagi ni Allah Ta'ala takdirkan mereka berjaya membuka, ataupun mereka berjaya menanglah. Mereka berjaya membuka kawasan tersebut daripada Rom. Mereka dapat harta rampasan perang. La yuftanuna abada, mereka sekali-kali tidak orang kata apa, tidak digoda dengan apa-apa godaan dunia ni. Fayaftatihuna al-Qastantiniyah, lalu mereka pun berjaya membuka bandar Konstantinopel. Wa bainahum yaqtasimuna al-ghanaim,
apabila mereka ni dah buka kota Konstantinopel, sedang mereka ini membedak-bedakkan harta rampasan perang, qad 'allaqu suyufahum bizaitun. Mereka menggantungkan, ya, pedang-pedang mereka itu di pokok-pokok zaitun. Tiba-tiba idzaha fihi syaitan, tiba-tiba syaitan menjerit, innal masiha, sesungguhnya masih, yakni dajjal, qad khalafakum fi ahlikum, yang mana dajjal telah mengganti kamu pada keluarga kamu, yakni dah pergi pada keluarga kamu dah. Dajjal telah pergi pada keluarga kamu sekarang ni. Fayakhrujun, lalu mereka pun keluar, ya, mereka pun keluar, wazalika batil, mereka keluar meninggalkan Konstantinopel, balik tempat masing-masing. Lalu mereka tengok, ya, kalam syaitan tu, jeritan tu sebenarnya bukan jeritan yang betul lah, jeritan yang bohong. Fa idza ja'u syam kharaj, apabila mereka sampai ke apabila mereka tiba di Syam, barulah dajjal itu keluar. Barulah dajjal itu keluar. Itu riwayat yang menyebutkan tentang peperangan yang akan berlaku di akhir zaman, seperti mana riwayat Imam Muslim. Di sana ada juga riwayat yang lain yang juga mendetailkan isu ni, yang mana riwayat ni kalau kita tengok, ia juga riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Kita tengok riwayat ni, yang mana Nabi SAW menyebutkan, inna sa'ah la taqumu hatta la yuqsamu mirath, hatta la yuqsama mirath wala yufraha bighanimah. Sesungguhnya kiamat tidak akan berlaku sehinggalah harta rampasan perang tidak dibahagikan, dan tidak akan berlaku kiamat, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehinggakan apabila harta pusaka tidak dibahagikan dan harta rampasan perang itu tidak diraikan. Orang tak gembira walaupun dapat harta rampasan perang. Apa maksud riwayat ni? Okay. Ada yang kata harta pusaka tidak dibahagikan mungkin kerana di zaman tersebut orang dah jahil tentang hukum miras. Boleh jadi juga tak dibahagikan sebab apa? Sebab harta yang nak dibahagikan itu terlalu sikit. Boleh jadi juga hutang terlalu banyak sehingga kan bila orang mati kena bayar hutang, langsung tak meninggalkan harta pusaka. Jadi nak bahagi macam mana? Boleh jadi juga di akhir zaman nanti ni orang tak berapa nak ambil perhatian sangat dengan harta, walaupun yang mati tu meninggalkan harta yang banyak. Sebab apa? Wallahu a'lam, mungkin zaman tu zaman perang agaknya. Jadi orang tak ambil peduli sangat pasal harta ni. Ataupun terlalu banyak orang yang mati, jadi tidak ada waris yang nak mewarisi. Tak ada waris nak mewarisi harta. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah, antaranya Al-Imam Ityubi dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim. Jadi mereka telah menyebutkan kemungkinan-kemungkinan ni. Boleh jadi yang ni, boleh jadi yang tu. Kerana apa? Kerana kita tak tahu. Nabi SAW tak sebut. Jadi kita boleh andai. Tapi yang pasti, Nabi kata, dekat-dekat nak kiamat nanti ni, harta pusaka tidak dibahagikan. Dan harta rampasan perang, bila orang dapat, orang tak gembira. Sebab apa? Boleh jadi, orang tak gembira, tentera tak gembira dapat harta rampasan perang ni, sebab kalau dapat pun harta rampasan perang, mereka takkan dapat habuan. Sebab apa? Sebab kezaliman berlaku, pemimpin tak amanah. Pemimpin tibai semua, contoh. Ataupun pemimpin pilih kasih, hanya beri kepada tentera yang dia sayang saja. Bias. Ya. Bias. Maka sebab tu, orang yang beriman, orang yang ada prinsip, mereka tak happy bila dapat harta rampasan perang pada zaman tu, kerana berkemungkinan adanya kezaliman berlaku. Ya, ada kezaliman berlaku. Okey. Okey.
Ataupun mungkin juga mereka tak happy, mereka tak gembira disebabkan